Junko Furuta ialah pelajar sekolah menengah Jepun yang diculik, dirogol, diseksa dan dibunuh pada akhir 1980-an. Kes pembunuhannya dipanggil kes pembunuhan gadis sekolah menengah bersadut konkrit kerana mayatnya ditemui dalam drum konkrit. Penderaan itu kebanyakannya dilakukan oleh 4 remaja lelaki iaitu Hiroshi Miyano, Joe Agura, Shinji Minato dan Yasushi Watanabe dalam dari 25 November 1988 hingga 4 Januari 1989. Jenayah itu dipercayai kes terburuk kenakalan juvana di Jepun selepas perang. Furuta dilahirkan di Misato, Prefektur Saitama. Dia tinggal bersama ibu bapanya, abang dan adik lelakinya. Semasa remaja, dia bersekolah di sekolah menengah Yashio Minami dan bekerja sambilan di sebuah kilang acuan plastik pada waktu selepas waktu sekolah sejak Oktober 1988. Furuta juga bekerja di peruncit elektronik di mana dia merancang untuk bekerja selepas tamat pengajian. Di sekolah menengah, Furuta sangat disenangi oleh rakan sekelasnya dengan grade tinggi dan sangat jarang tidak hadir ke sekolah. Dia seorang gadis popular dengan kecantikannya dan mempunyai impian untuk menjadi seorang penyanyi. Pada malam dia diculik, Furuta tidak sabar untuk pulang ke rumah untuk menonton episod akhir sebuah rancangan televisyen iaitu Tonbo Dragonfly. Pelakunya ialah 4 remaja lelaki iaitu Hiroshi Miyano 18 tahun, Joe Agura 17, Shinji Minato 16 dan Yasushi Watanabe 17 yang masing-masing dirujuk sebagai A, B, C dan D dalam dokumen mahkamah. Semasa kes jenayah dilakukan, mereka menggunakan tingkat 2 rumah Minato sebagai tempat melepak dan sebagai cimpira sebelum ini terlibat dalam jenayah termasuk meragut, peras ugut dan rogol. Miyano, ketua jenayah itu mempunyai sejarah masalah tingkah laku sejak sekolah rendah seperti mencuri dan merosakkan harta benda sekolah. Pada April 1986, dia mendaftarkan diri di sekolah menengah swasta di Tokyo walaupun dia berhenti pada tahun berikutnya. Pada masa jenayah itu dilakukan, dia tinggal bersama teman wanitanya iaitu kakak kepada Boydi, Yasushi Watanabe dan bekerja sebagai pekerja jubin untuk menyimpan wang untuk mengahwininya. Tidak berpuas hati dengan gaji yang rendah, Miyano terlibat dalam samseng dan sering melakukan jenayah seks. Ini menyebabkan teman wanitanya hilang minat terhadapnya dan memutuskan hubungan mereka. Pada 25 November 1988, Miyano dan Minato berkeliaran di Misato dengan niat untuk merompak dan merogol wanita tempatan. Pada 8:30 malam, mereka ternampak Furuta menunggang basikal pulang ke rumahnya selepas dia menyelesaikan shift di tempat kerjanya. Di bawah arahan Miyano, Minato menendang Furuta dari basikalnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Miyano dengan berpura-pura menyaksikan serangan secara kebetulan mendekati Furuta dan menawarkan untuk menghantarnya pulang dengan selamat. Furuta menerima tawaran ini, tidak menyedari bahawa Miyano membawanya ke gudang berdekatan. Dia merogolnya di gudang dengan sekali lagi di hotel berdekatan dengan mengancam untuk membunuhnya. Dari hotel, Miyano menelefon Minato dan rakannya lain, Joe Agura dan Yasushi Watanabe, dan bercakap kepada mereka mengenai kejadian rogol itu. Agura dilaporkan meminta Miyano menahannya dalam kurungan bagi membolehkan ramai orang menyerangnya secara seksual. Kumpulan itu mempunyai sejarah rogol berkumpulan dan baru-baru ini telah menculik dan merogol gadis lain yang dibebaskan selepas itu. Sekitar jam 3 pagi, Miyano membawa Furuta ke taman berdekatan, tempat Minato, Agura dan Watanabe sedang menunggu. Mereka telah mengetahui alamat rumahnya daripada buku nota dan beg galas milik Furuta dan memberitahunya bahawa mereka tahu di mana dia tinggal dan ahli Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia cuba melarikan diri. 4 budak lelaki itu membawanya ke sebuah rumah di daerah Ayashidi, Adachi dan merogolnya secara beramai-ramai. Rumah itu adalah milik ibu bapa Minato yang tidak lama kemudian menjadi tempat lepak geng mereka. Pada 27 November, ibu bapa Furuta menghubungi polis mengenai kehilangan anak perempuannya.
Untuk menghalang siasatan lanjut, penculik memaksa Furuta menghubungi ibunya sebanyak 3 kali untuk meyakinkannya bahawa dia telah melarikan diri, tetapi selamat dan tinggal bersama beberapa rakan. Mereka juga memaksa Furuta menghentikan siasatan polis. Apabila ibu bapa Minato pulang ke rumah, Furuta terpaksa bertindak sebagai teman wanitanya. Minato menyatakan bahawa ibu bapanya tidak campur tangan kerana mereka takut kepada Miyano dan kerana anak mereka sendiri semakin ganas terhadap mereka. Pada malam 28 November, Miyano menjemput 2 lagi lelaki iaitu Tetsuo Nakumara dan Koichi Ihara ke rumah Minato. Mereka pergi ke bilik tingkat atas tempat Junko duduk. Memakai kemeja T lengan panjang dan skirt yang dicuri Miyano dari kedai pakaian beberapa hari sebelumnya. Mereka meminum ubat batuk dan berhayal. Furuta cuba melarikan diri sambil menjerit ketakutan. Miyano memegang kakinya dan Ihara meletakkan bantal di mukanya. Ibu bapa Minato terkejut dan pergi untuk memeriksa jeritan tersebut, yang lalu Minato memberitahu mereka bahawa tiada apa-apa yang terjadi. Kumpulan itu kemudiannya merogol Furuta beramai-ramai. Pada masa ini, dia berada dalam keadaan yang tidak sadarkan diri dan hanya merenung ke siling tanpa berkelip. Kumpulan itu menahan Furuta di kediaman Minato, di mana mereka berulang kali memukul, merogol dan menyeksanya. Mereka juga menjemput lelaki dan remaja lelaki lain pulang ke rumah dan menggalakkan mereka merogolnya secara bergila-gila. Secara keseluruhan, Furuta telah dirogol lebih 500 kali oleh lebih 100 orang lelaki dan remaja lelaki. Kadang-kadang, dia telah dirogol oleh 12 lelaki dalam satu hari. Mereka memasukkan objek ke dalam faraj dan duburnya, termasuklah mancis yang dinyalakan, batam logam dan botol, dan menyuapkannya secara paksa dengan sejumlah besar alkohol, susu dan air. Dia juga terpaksa menghisap beberapa batang rokok sekaligus dan menyedot bahan nipis cat. Dalam satu kejadian, Miyano berulang kali membakar kaki dan lengan Furuta dengan cecair yang lebih ringan. Menjelang akhir Disember, Furuta mengalami kekurangan zat makanan yang teruk selepas diberi hanya sedikit makanan dan akhirnya hanya susu. Disebabkan oleh kecederaan parah dan melecur yang dijangkiti itu, dia tidak dapat pergi ke tandas di tingkat bawah dan terkurung di lantai bilik Minato dalam keadaan yang lemah melampau. Penampilannya telah berubah secara drastik dari kekejaman serangan. Wajahnya bengkak sehingga sukar untuk melihat ciri-cirinya. Badannya juga lumpuh teruk, mengeluarkan bau busuk yang menyebabkan 4 remaja lelaki itu hilang minat seksual terhadapnya. Akibatnya, mereka menculik dan merogol beramai-ramai seorang wanita berusia 19 tahun yang seperti Furuta diculik dalam perjalanan pulang dari kerja. Pada 4 Januari 1989, selepas kalah dalam permainan mahjong menentang orang lain, pada malam sebelumnya, Miyano memutuskan untuk melepaskan kemarahannya kepada Furuta dengan mencurahkan cecair pemetik api ke atas badannya dan membakarnya. Furuta didakwa membuat percubaan untuk memadamkan api, tetapi tidak bertindak balas. Mereka terus menumbuknya, menyalakan lilin dan menitiskan lilin panas ke mukanya, meletakkan 2 lilin pendek pada kelopak matanya dan memaksanya minum air kencingnya sendiri. Selepas dia ditendang, dia jatuh ke atas unit stereo dan rebah akibat sawan. Oleh kerana dia mengalami pendarahan yang banyak dan nanah keluar dari luka bakarnya yang dijangkiti, 4 remaja lelaki itu menutup tangan mereka dalam beg plastik. Mereka terus menumbuknya dan menjatuhkan bola latihan besi ke perutnya beberapa kali. Serangan itu dilaporkan berlangsung selama 2 jam. Furuta akhirnya meninggal dunia akibat lukanya. Kurang dari 24 jam selepas kematiannya, Abang Minato menelefon memberitahunya bahawa Furuta kelihatan sudah mati. Kerana takut dihukum kerana membunuh, kumpulan itu membalut tubuhnya dengan selimut dan memasukkannya ke dalam beg. Mereka kemudiannya memasukkan mayatnya itu ke dalam drum 55 AS gallon, 210 liter dan mengisinya dengan konkrit basah. Sekitar jam 8 malam, mereka memuatkannya dan akhirnya membuang drum itu ke dalam truk simen di Koto, Tokyo. Semasa penahanannya, Furuta telah menyebut kepada penculiknya beberapa kali dia kesal tidak dapat menonton episod akhir Tombow Dragonfly. Miyano menemui pita episod itu dan meletakkannya di dalam beg tersebut juga.
Ia bukan kerana dia mengasihani Furuta, tetapi kerana dia tidak mahu Furuta menghantuinya. Pada 23 Januari 1989, Miyano dan Agura telah ditangkap kerana merogol beramai-ramai gadis berusia 19 tahun yang mereka culik pada bulan Disember. Pada 29 Mac, dua pegawai polis datang untuk menyoal siasat mereka kerana seluar dalam wanita telah ditemui di alamat mereka. Semasa soal siasat, Miyano percaya bahawa salah seorang pegawai menyedari kesalahannya dalam pembunuhan Furuta. Memikirkan bahawa Joe Agura telah mengaku melakukan jenayah terhadap Furuta, Miyano memberitahu polis di mana untuk mencari mayat Furuta. Polis pada mulanya hairan dengan pengakuan itu kerana mereka merujuk kepada pembunuhan wanita yang berbeza. Polis menemui drum yang mengandungi mayat Furuta pada hari berikutnya. Dia dikenal pasti melalui cap jari. Pada 1 April 1989, Joe Agura telah ditangkap kerana serangan seksual yang berasingan dan kemudiannya ditangkap semula kerana pembunuhan Furuta. Penangkapan Watanabe, Minato dan diikuti dengan abang Minato. Beberapa rakan sejenayah yang lain yang mengambil bahagian dalam penderaan Furuta dikenal pasti secara rasmi, termasuklah Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara yang didakwa merogol selepas DNA mereka ditemui di dalam badan mangsa. Pada Julai 1990, Mahkamah Rendah menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun kepada Hiroshi Miyano yang didakwa ketua jenayah itu. Dia meraih hukumannya, tetapi Hakim Mahkamah Tinggi Tokiyoji Yanase menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun penjara. Hukuman 20 tahun itu adalah hukuman kedua terpanjang yang diberikan di Jepun sebelum pemenjaraan seumur hidup. Dia berumur 18 tahun pada masa pembunuhan itu. Ibu Miyano dilaporkan membayar 50 juta yen sebagai pampasan yang diarahkan oleh Mahkamah Sivil selepas menjual rumah keluarga mereka. Nasib Junko dilihat tidak terbela selepas 4 orang remaja lelaki durjana yang menyiksanya itu tidak menerima hukumannya setimpal. Kesemua 4 pesalah yang dikira sebagai pesalah juvana tersebut telah menerima hukuman penjara dengan Miyano dipenjara selama 20 tahun, Joe Agura 8 tahun, Minato 5 ke 9 tahun dan Yasushi Watanabe 5 ke 7 tahun. Ada kabar angin yang mengatakan keputusan hukuman itu dipengaruhi oleh kumpulan Yakuza. Ibu Miyano pula telah menyalahkan Junko sebagai punca sebenar anaknya meringkuk di penjara. Kini, Miyano, Minato, Joe Agura dan Yasushi Watanabe sudah pun dibebaskan dari penjara.